Okey, Assalamualaikum. Hari ini kita akan bincangkan satu modul. Yang ini saya kawan saya yang start saya ni, dia kata ni kena buat. Mungkin ada lah lebih kurang lah macam ni soalan dia. Saya buat model berfokus kebat. Model berfokus kebat. Hampir kebanyakan soalan dalam modul ni kebat. Hampir semua. Sebab ini model berfokus kebat anjuran Majlis Pengumpul Sekolah-Sekolah Pulau Pinang. Okey. Ini boleh download dekat internet ada, banyak, kalau dia ambil. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Buat juga formula saja. Okey, nombor 1 Nombor 1 sini kita tengok hubungan antara set P dan set Q ditakrifkan oleh pasangan tertib berikut. Dia ada bagi pasangan tertib itu, jadi saya akan susun pasangan tertib itu mengikut garis nombor yang saya fahamkan. Contoh macam ni Terus yang ada kat situ negatif 3, negatif 2, negatif 1, 1, kita ada 2, kita ada 3. Okey. Kemudian negatif 3, ada 3R, ini pergi. Dan 3 pun pergi ke 3R juga. Kemudian negatif 2, 4. 4. Dan kamu akan dapat 2 pergi ke 4 juga. Bila kamu buat ni, sampai kamu buat tu idea dah datang. Apa jawapan dia Kemudian 1. Dan 1 itu negatif 1 dengan 1 pergi dekat. Dia dah nampak perjalanan dia, cerita dia. Jadi kat sini soalan pertama dia kata nyatakan nilai untuk A. Jadi kamu tengoklah cerita masa kamu buat tadi. Kalau dah pasal tak cerita dia adalah dua-dua ni, ini jadi 4. Ini dengan ini jadi 1. Maksudnya kita dia kuasa 2. Kita dia adalah kuasa 2. Jadi jawapan kita kat sini adalah sepatutnya sama dengan 9. Kita berganti R kita 3R sama dengan 9, maka R kita adalah 3. Kita buat garis nombor faham jenis hubungan. Bila kita buat jenis hubungan, kamu akan dapat dia banyak ke 1 banyak ke 1. Jawapan kita untuk B adalah banyak ke 1. Senang tapi kadang-kadang kalau tak buat macam ni, kita nampak sangat tak kecuali kamu dah biasa buat soalan ni, kamu akan pasal. Okay, faham soalan nombor 2. Banyak ni satu set kita buat satu set. InsyaAllah lah kalau sempat nanti nombor 2. Dia bagi Fx sama dengan 2 campur modulus 3x tolak 4. Okay. Soalan ni adalah graf fungsi melibatkan nilai mutlak. Modulus tu nilai mutlak kita panggil Jadi kat sini sebenarnya apa yang saya bagi tahu yang kita pernah buat kan ni lah soalan. Pernah buat. Cuma saya tu tak ingat lah step mana kita buat. Okey. Kita tarik sini 4. Ini y sama dengan fx. Kemudian sini c. Soalan pertama dia kata apa? Nyatakan nilai C. Senang C. C adalah pintasan Y kita. Jangan ambil ni salah. Dia kena ada C C. Apa koordinat dia? Kosong C. Koordinat dia adalah kosong C. Maksudnya kita kena gantikan dalam persamaan kita X kosong. Jangan perlu ambil salah. Kita gantikan F untuk X kosong. X kosong sama dengan 2 campur modulus 3 kali kosong tolak 4. Dapat 2 campur dengan negatif 4 modulus jadi 4. Jawapan kita adalah 6. Jadi oleh sebab itu C kita adalah 6. Jangan silap ada pelajar bunyi ni kot C, bukan salah. Apa yang benda ni? Benda ni 2 tu kita beritahu 2 tu adalah yang ini adalah minimum untuk graf fungsi nilai mutlak. Nilai mutlak maksudnya ada modulus. Benda tu minimum. Minimum maksudnya ni. Ni.
Macam ni lah kita panggil dia minimum dia. Kalau ada 2 kat luar, 2 lah. Kalau dia duduk dekat, apa ikut nombor lah. Kisah 3 ke, kalau negatif maksudnya dia ke bawah lagi. Jadi situ dia. Panggil dia minimum dia. Okay. Kalau sini minimum, mana maksimumnya? Maksimum ni kita tengok kat sini lah. Iwan tinggi. Sini jadi kena cari lah. X dia 4, kena pergi buat F4 sekejap. F4 sama dengan 2 campur dengan 3 kali 4 tolak 4. 2 campur dengan 12 tolak 4, 8. Dapat jawapan 10. Paling tinggi dia 10. Soalan macam apa? Julat Fx. Cantik. Julat Fx. Mana tertulis? Ya. Pada maksudnya. Julat Fx adalah kat mana Fx? Paling rendah Fx, paling tinggi Fx. Paling rendah kita adalah 2. Paling tinggi 10. Okay. Simbol ni, simbol lah. Jaga-jaga simbol ya. Simbol ni soalan kita kalau dia kata dekat domain dia ada sama dengan, maka dekat dia punya yang ni domain ni pun dia ada sama dengan. Okey? Boleh ya? Okey. Terus bagi nombor 3 pada rujak. Okey, soalan nombor 3. Soalan nombor 3 diberi persamaan, ditulis dulu, Px kuasa 2 campur Qx campur 1 sama dengan kosong dengan keadaan P dan Q adalah pemalar dan mempunyai punca-punca alfa beta. Dulu ni punca dia adalah alfa dan beta. Okey. Manakala bila dia kata manakala jauh sikit, tinggal ruang sikit, awal dia cerita pula. Dia kata ada seorang lagi X kuasa 2 campur 2X campur 4 sama dengan kosong. Mempunyai punca-punca 2 alfa dan 2 beta. Dia ada 2 ni. Yang ni senang je sebab dia dah ajar kamu. Kalau apa-apa pun dia bagi persamaan dengan punca, langkah pertama, formula yang kamu kena ingat adalah sorba porca. Ini pun sama juga. Ada persamaan, ada punca. Terus kita buat sorba porca. Okey. Tengok. Okey. Yang ini sor maksudnya hasil tambah punca, hasil darab punca. Hasil tambah punca alfa campur beta sama dengan negatif Q per dengan P. Isi je. C sama dengan hasil darab alfa beta sama dengan C 1 per dengan P. Okey, pergi bawah pula. Bawah hasil tambah 2 alfa campur dengan 2 beta. Negatif B. Negatif 2 per 1. Kat sini kalau kamu nampak, kamu akan nampak 2 boleh mati semua ni. Yang tinggal apa? Bagi kosong, alfa campur beta sama dengan negatif 1. Dapat seorang kan? Okey, kelas. For darab 2 alfa darab dengan 2 beta sama dengan T per 1. Kat sini kita akan dapat 4 alfa beta sama dengan 4. Jadi alfa beta sama dengan 1. Empat yang bawah ni akan dibawa naik ke atas untuk mencari nilai P dan nilai Q. Jadi yang mana kita bawa naik dulu? Mana boleh contoh ni letaklah negatif 1 sama dengan negatif Q per P. Ada 2 anon gaduh. Bawah alfa beta sama dengan 1, buat naik 1. Cantik. Kita akan dapat P dulu. P sama dengan 1, masuk sini settle. Potong dengan P kubatik, Q sama dengan 1 juga.
Selesai. Soalan ni hebat tau. Bukan main-main. Tapi kalau kamu ingat, satu benda yang penting nama dia porca. Bila nak guna? Kalau ada punca, ada persamaan. Kalau ada punca dalam bentuk ni lah, dalam bentuk alfa, beta semua ni kan. Kalau dia bagi nombor tu cerita lain. Nombor senang kan? Okay? Kita pergi nombor 4. Okay? Ada kita kosong lagi. Okay, nombor 4 kan? Nombor 4 kat sini dia bagi cari bulat bagi 2x kuasa 2 campur 5x lebih kecil pada 3. Ini topik apa ni? Ada ketaksamaan. Fungsi kuadratik. Fungsi kuadratik kan? Yang pertama kena buat general form. General form maksudnya apa? Lebih kecil daripada kosong, ikutlah kalau lebih kecil tu kecil lah, lebih besar, okay? Kemudian nombor 2 buat gerak, nombor 3 lorek, nombor 4 baru letak dia punya, kita panggil dia ketaksamaan. Dia ada 4 step kan. So, yang pertama, general form. 2x kuasa 2 campur 5x lebih kecil tolak 3 lebih kecil atau sama dengan kosong. Siap. Yang kedua, graf kita. Positif maksudnya graf senyum. Okey, dapat soal 4, tekankan kalkulator, faktorkan. Ambil kalkulator. Faktorkan 2, 5 jadi 3. 2, 5, tak tahu dekat. Mod equal degree 2 kan. 2, 5, negatif 3, 0.5 dengan negatif 3. 0.5 negatif 3 maksudnya sebelah sini negatif 3, sebelah sini 0.5 1/2. Okey, dah ada graf. Lorek maksudnya tengok sini. Ingat. Lebih kecil maksudnya lorek bawah. Maka dapatlah ketaksamaan kita kat mana? Tengah-tengah. Jawapan kita adalah X berada di antara negatif 3 dengan 1/2. Kita dia. Yang ni senang ni. Soalan fungsi-fungsi jenis macam ni adalah senang. Tapi dah lama tak ada. Kita akan belajar dalam peringkat yang seterusnya. Peringkat itu maksudnya masuk college ke matrik, ambil diploma, ambil IMET, IMET biasa lah kan. Okay. Terus pergi nombor 5. Jom. Nombor 5. Soalan dia bagi satu graf itu. Jadi lebih kurang kan? Nombor 5 graf senyum. Ada maksimum. Y sama dengan 4. Ada 1. Ada 5. Cantik. Idea dah datang. Master stroke atau idea datang. Okay? Raja menunjukkan graf fungsi kuadratik. Garis Y4 adalah tangent kepada graf itu. Tangent maksudnya keluar atas. Dia jadilah nama dia maksimum. Tulis satu persamaan paksi simetri. Paksi simetri tengah-tengah. Maksudnya, jadi 1 dengan 5 dapatkan dia punya apa? Urat. Dapat 1 campur 5 bahagi 2 dapat 3. Apa? X sama dengan 3. Itu jawapan untuk paksi simetri. Sorry. Okey. Persamaan kena ada sama dengan. Syarat dia. Persamaan kena ada sama dengan. Nama dia persamaan paksi simetri. Tak ukuran. Ungkapkan dalam bentuk dia bagi pula P tolak X campur Q kuasa 2. Okey. Ini trik dia. Kenapa trik dia? Sebab apa saya kata dia soalan trik dia? Sebab formula dia adalah macam ni. Formula yang kita belajar A X campur P kuasa 2 campur Q. Dia tukar huruf tu saja. Tak ada tu tahu. Nak hafal memang kacau.
Kita tengok betul-betul okey. Jadi kalau daripada formula ni yang A ni menunjukkan bentuk graf saja. Bentuk graf. Okey. Bentuk graf ni dia ada ni A ni lagi besar A tu lagi kurus graf. Lagi kecil A tu lagi gemuk. Detik A ni. Dah bentuk dia kalau positif senyum macam. Kalau besar kecil dia macam okey. Jadi A dah settle. Dalam ini adalah paksi simetri. Yang mana memberikan nilai untuk X. Yang dua adalah nilai maksimum atau minimum. Nilai minimum atau maksimum memberikan nilai untuk Y. Jadi kita lihat kat sini, koordinat kita kat sini kat tempat maksimum ni adalah 3, 4. Yang pertama, kita masukkan dulu P. Siapa P? P adalah menunjukkan nilai maksimum 4. Negatif maksudnya apa? Graf mata. Kita dapat antisimetri X sama dengan 3. Masuk dalam kurungan, bertukar menjadi negatif 3. Ya. Simple je sebenarnya daripada graf, graf. Tapi soalan tahun ni saya tanya, dia bagi ni buat tak? Sama lah cerita dia jadi kamu boleh faham cerita dia je, siapa ni. Okay. Kita tengok soalan seterusnya nombor 6. Wow. Apakah ini? Okey, indeks. Saya laju sikit hari ni sebab banyak saya target nak bagi kamu dapat banyak sikit lah. Kalau dapat banyak sikit boleh guna. Kita tak tahu kan mana semua tu exam kan. Nombor 6 2 X tambah 2 titik 3 X tolak 2 titik 5 kuasa 2 sama dengan 6 3X kadang-kadang kita belajar jadi titik tu perpuluhan ke? Bukan, itu maksudnya darab. Jadi bila kamu nampak macam ni, langkah pertama soalan nak apa problem tu. Jadi bila kita dapat X, dah dapat kena cari dapat X. Soalan nak 6 power by X. Okay. Jadi saya nampak ada 2, ada 3, ada 5. Ada power ramai-ramai kat tadi. Power ramai-ramai tu kita kena kasi pecah. Kita pecah dengan 2X 2 titik tak payah terus jalan. 3X 3 negatif 2 5 2. Kenapa saya kata terus jalan je? Sebab kurungan pun mewakili darab. Itu lah mungkin. Jadi saya akan nampak kat sini X ada kawan dia 2 dengan 3 X yang kedua nak jadi 6X. Tengok ni. Nampak? Yang ramai-ramai ni dia boleh tekan kalkulator. Ramai-ramai kan ramai-ramai. Yang ramai-ramai dia boleh tekan kalkulator. Apa jadi kita kan? 4 darab 25 100 9 per 9. Boleh kalkulator dah ni ramai-ramai ni. Saking tak ada X. Sama dengan 6 3X. Okey. Next apa nak buat? Tengok. Dia nak 6X. Apa? Yang ada X kita kumpulkan ni. Bawah 6X. Dalam indeks bawah naik atas jadi apa? Tolak. Bawah jadi tolak. Tolak maksudnya kita tolak X. Jadi kita akan dapat jadi 6 2X 100 per 9. Ada tuan cikgu macam mana dia nak ni? X kita ada 2X kita nak buat. Ini kita panggil dia saling tukar tertib. Saling tukar tertib. Apa dia tuan cikgu? Tengok. Kita boleh padam dua ni. Gitu dia. Itu namanya saling tukar tertib. Aku nak X, dua tak nak. Keluar. Bila kamu buat keluar, aku dapat dah cerita dia. Apa nak buat dengan dua ni? Pindah sebelah. Jadilah punca kuasa dua. Lalu dapat jawapan kita 6 power by X sama dengan 10/3. Selesai masalah. Kalau dia nak X, kita kena buat log lah. Seterusnya. Kalau soalan tu nak X. Contoh saya teruskan lah. Tapi soalan ni saya jawab lah.
Kalau tanya bawah ni, ini maksudnya kalau soalan kata apa? Soalan kata solve, selesaikan. Maksudnya dia nak sampai dapat X. Sama dia kata X equal to log belah kanan divide by log belah kiri. Okay, tekan kalkulator. Ini dah lah, maksudnya siapa? Kalau soalan nak selesai habis, tapi jawapan soalan itu kan dia. Apa yang sampai habis? Soalan bukan nak X, soalan nak 6 power X. Jadi kau faham kan? Biasanya kalau kau jumpa apa X ni, bila kau pecah, dia dapat. Datang idea dia, dia besok. Dia datang idea. Okay? Teruskan nombor. Okay, nombor 7 kat sini diberi yang baru sampai tu tak apa, follow je terus. Yang lain boleh tengok nanti, tengok dalam report kemalian. Okay, nombor 7, 2 log 3 M kuasa 2 tolak Sekejap. Saya rasa macam tak muat ni. Sekejap. Panjang cerita dia. Nombor 7, banyak. 2 log 3 M kuasa 2 tolak 3 log 3 M tolak log 9 P kuasa 8 campur log 3 Q sama dengan 3. Apa itu? Soalan dia kan. Okey. Jom kita tengok soalan dia. Apa soalan dia kita apa? Ungkapkan tu. Jadi kat sini dia tulis. Apa dia nak? Okey, ini log. Konsep dalam log dia log. Biasanya kita gambar apa? Samakan base. 3, 9. Kau seorang pesan ni boleh. Pesan kau seorang boleh. Jadi 3. Jadi kita tengok majoriti kita dah okey. 3. Seorang ada 9. Jadi yang 9 pula saya akan tukarkan. 9, pakai yang ni semua saya boleh kau dalam tulis cantum ni. Betul saja. Dan ini akan jadi log 3 M 2 dan 4. Tolak log 3 M kuasa 3. Kau belakang sekalian. Aku suruh kau tak ada 3. Log 3 Q. Baru jumpa dia. Kau letak log 3 per log 3. Okay, yang ni saya akan letak P kuasa 8 bawah 9 sama dengan 3. Okay, sampai kat sini kita settle ni dulu. Kita pakai jari dulu. Kan suka pakai jari, pakai pad. Log 3 9 ini adalah 3 kuasa 2 dalam 9. Maksudnya jawapan kita 2. Okay, bila sini 2, yang ini 8, kita boleh bawa ke depan. 8 dengan 2 ni boleh potong. Dan tinggal apa? 4 patah balik. Dia boleh. Nampak? Kalau boleh tengok saya buat ni. Tiba-tiba kenapa? Benda ni. Macam mana perjalanan tu pergi? Sebab apa? Bila kita nak combine semua log ni, dia tak boleh ada orang depan. Tapi kita nak matikan bawah, kita bawa depan kejap. Dah mati bawa balik. Yang ni jenis mati dulu je. Dah settle semua, log 3 je tinggal. Apa? Bahagi 2. Yang positif duduk atas. Yang negatif di bawah. Saya tak pakai darab bahagi. Positif, ini positif. Positif, ini positif. 2 itu positif. Kau duduk atas. M kuasa 4 Q. Duduk atas. Ini negatif. Ini pun negatif. Ada 2 itu negatif. Bawah. Bawah N kuasa 3 dengan P kuasa 4. Kita ambil positif atas, negatif bawah. Sama dengan 3. Potong 3 ni, zoom. Log pergi ke sebelah, bertukarlah menjadi indeks membesar. Terus kita dapat jawapan kita. Soalan nak apa? Q. Mana Q? Ni? Seorang-seorang. Alhamdulillah senang. Kita Q sama dengan 27
Yang bawah naik atas. N kuasa 3, P kuasa 4, M kuasa 4 ke bawah. Terima kasih. Siap. Itulah kita ni. Okey. Panjang kita lihat. Jadi kalau boleh sebab kita pakai hikmat pen. Kan ni. Kita tu okey. Yang tu kekuatan soalan. Okey. Jom. Next. Nombor 8. Penat ni. Nombor 8, okey. Dah. Okey, nombor 8 kita tengok ada gambar rajah diberikan. Semalam saya beberapa hari tadi, alhamdulillah berkat orang semua pagi tadi kita baru spread. Kan jaga. Dan sebab saya tak suka kalau berduduk itu dia feel dia lain. Kalau macam ni saya rasa macam apa? Saya anggap macam kamu depan saya ni. Saya tahu orang pun kita tak nampak pun. Kita tak nampak orang. Kita tahu ada orang. Kan? Macam saya mengajar dalam kelas. Kalau bukan PKP macam ni lah kita pun nampak nanti. Tapi takkan dia kata lepas PKP ni Azman datang sini masuk kelas. Agak Azman nampak tu. Okey. Ada satu belakang. Okey. Turun. Ini Q R 62 P 44. Okey. Ini fine. Rajah 8 menunjukkan sebuah bulatan pusat P44. Titik PQ diikat dengan tali. Di mana titik R membahagi garis PQ. Dalam nisbah, dia bagi nisbah. Nisbah tu bagi macam tak nak bagi dia berpuluhan saja ni. Sebab tu soalan dia diberikan sebagai hebat. 0.4. Apa 0.4? Padahal tak nampak. Tukar jadi 2/5. Gitu dia. Nampak? Oh, kita dapat nisbah dia. Macam mana nisbah dia cikgu? Banyak lagi. RQ. Jadi PR ambil 2, RQ ambil 5. Apa padam-padam? Tadi main mak pen, ni mak jari dia padam. Kamu guna hemat padam. Okey. Dah dapat ni, kita dah boleh isi dah. PR 2. Kemudian RQ 5. PR2, RQ 5. Cari jari bulatan PQ yang baru. Dia tu cari jari yang baru pula. Tak apa. Nak cari jari kena ada titik Q dulu. Kita pergi buat nisbah. Jadi kita beri cantik P R Q. P44 R62 QXY. Kemudian kat sini 25. Okey. Di sini banyak cara. Banyak cara selesaikan. Ini salah satu lah. Kita cari koordinat dulu. Koordinat ni kita letak kat tengah. Saya potong yang tengah. Potong dulu lah. Ini X, ini X, ini X. Supaya tak silap. Letak ni. 6 sama dengan cross. 4 darab 5, 20. Campur cross. 2X. Bahagi dengan hasil tambah 7. Jadi kita ada 7 darab 6, 42. Jadi 2X sama dengan 42 tolak 20, 22. Jadi X akan dapat 12. Koordinat satu dah dapat 12. Okey. Seorang lagi Y pula 2 sama dengan cross 20 juga. Cross 2Y juga kat sini. Okey. Per dengan 7. 14. 20 campur 2Y negatif 6 2Y Y sama dengan negatif 3. Cantik. Okay, soalan selesai apa? Jejari bulatan PQ. Jadi jejari kita ni panjang lah PQ. Dari panjang PQ kita boleh gunakan banyak kaedah. Kan? Salah satu kaedahnya kita pakai Pythagoras theorem yang formula jarak. Okay? Ataupun kau buat dia ni. Ni. Ni boleh tak? X 4, X 11. 11 tolak 4 gitu.
Okay. Betul. Okay. Y tak. 4 dengan negatif 3. 4 dengan negatif 3, 7 juga. Wah, kita dapat lah. Ini satu cara. Jadi macam mana nak cari panjang tu? Kita pakai Pythagoras theorem. Jadi dia cari PQ sama dengan punca kuasa 2 7 49 campur 49. Dapat jawapannya punca kuasa 2 berapa ni? 98. Okey. Boleh tinggal macam tu boleh, ataupun kalau ambil kalkulator tekan boleh juga. Tekan tak ada apa boleh. Punca kuasa 298 9 point, dekat 10 ni. 9.899 ni. Lebih kurang 9.9 unit. Okey, boleh? Yang penting ni. Ini kita belajar dalam topik geometri koordinat. Kita pasal apa ni? Bar. Yang ini hanya jarak. Formula jarak diberi. Kalau kita nak pakai formula jarak yang asal tu, X1 tolak X2 kuasa 2 campur tu Y1 Y2 boleh juga sama. Itu pergi nombor 9 kan. Soalan nombor 9, tengok cerita dia ada satu gambar raja juga. Dia bagi ini B kosong 2P. Bawah dia A negatif 6 kosong. Okay. Dia bagi persamaan kat situ. X per 3Q campur dengan Y per 10 sama dengan 1. Okay. Kat sini kamu kena faham sekali. Iaitu persamaan garis lurus yang diberikan adalah jenis pintasan. Jenis pintasan. Apa formula dia? Asalnya formula dia begini. Iaitu X per A campur Y per B sama dengan 1. Yang mana A adalah pintasan X, B adalah pintasan Y. Itu dia asal dia. Okay. Jadi ini automatik kita tahu. So jadi ini adalah pintasan X, ini adalah pintasan Y. Semua kamu kena hati-hati ya. Kalau tengah-tengah ada tolak tu 10 punya. Bukan Y yang punya, tolak tu 10 yang punya. Jadi pintasan Y akan jadi negatif 10. Kalau tengah-tengah ada tolak. Okay, ini senang je lah. Jadi kita samakan saja. Yang pertama 3Q sama dengan pintasan X, negatif 6. Q dapat negatif 2. Orang lagi? P sama dengan 10. Jadi P sama dengan 5. Soalan ni agak senang juga. Cuma dia guna knowledge. Kalau kamu tahu samaan pintasan ni, soalan ni akan jadi sangat mudah. Kalau dia masuk jadi soalan juga kan. Okey, nombor 10. Next. Nombor 10 ini min bagi suatu set 25 nombor. Wow. Yang ini yang kadang-kadang saya gerak ni sebab apa? Biasanya matematik kita cari nombor, tiba-tiba dia bagi dalam bentuk perkataan. Dan dia means untuk satu set 25 nombor, n sama dengan 24 adalah 24. Saya ambil maklumat dia. Okey. Jika setiap nombor bertambah sebanyak 3 dan didarab 2, cari min baru bagi set nombor itu. Ini senang cerita dia. Bila dia tanya untuk min baru, cerita dia. Ingat ada 3 dia balik. Yang pertama mod, median, min. 3 ulang ni kan? Dia ni yes to all. Nama dia yes to all.
Maksudnya apa? Kalau orang suruh darab, dia tak ikut. Kalau orang suruh bagi pun dia ikut, suruh tambah pun dia ikut, suruh tolak pun dia ikut. Dia yes semua. Ada dua orang lagi dia. Namanya apa? Sijil jawab dengan beri. Yang ini tak nak ikut. Dia hanya ikut darab dan bagi. Tambah tolak, tak sayang. Muhammad Tinggi ni, yes dua. Contoh macam soalan ni, dia minta min baru. Jadi min baru kita adalah sama dengan min lama. Dia ikut lagi soalan dia apa? Jika setiap nombor bertambah sebanyak 3 dan di dalam 2. Jadi maksudnya apa dulu? Bertambah sebanyak 3 dan di dalam 2. Okey, jadi tambah 3 kemudian di dalam 2. Nampak dah jawapan ni? Ikut je. Apa saja orang bagi di follow. Dibaik nanti. Dia akan dapat orang ambil kalkulator 24, 63, 27. Kita dah dapat 54. Okey. B pula. B kita lain. Dan B, dia bagi tahu tu. Jika dua nombor K dan 2 dikeluarkan dari set tu, asal nombor dia N. N dia ada 25 nombor semua. Dia kata K dan K campur 2 kita kasih out. Keluar. Bila keluar, N akan berubah dulu. Bilangan dah tinggal 23. 2 orang dah keluar. Okey? Min bagi set baru ialah 22. Jadi formula min adalah sama dengan jumlah X per dengan N. Okey? Jumlah X tadi kita kena jaga. Jumlah X yang asal. Tengok min yang asal sama dengan jumlah X per dengan N. Min asal kita 24. Jumlah X kita tak tahu. N kita 25. Jadi kita akan dapat jumlah X adalah 24 darab 25. 600 kan? Jadi jumlah X sama dengan 600 yang asal. Okey. Jadi bila dapat tu yang baru apa jadi? Yang baru kita 22 ni sama dengan 600 tolak dengan 2 ekor. Apa 2 ekor ni? 2K campur 2. Campur 2 ni. Sudah juga. Bahagi dengan apa jumlah yang baru? 23. Kalau kita cari dah. Apa? Nilai. Ambil kalkulator. Kan? 22 darab dengan 23 tolak dengan 600. Kemudian tukar simbol jadi 94. 94 tolak 2 bagi. Tak benar. Malah bayang kerja. Kita dapat jawapan kita K sama dengan 46. Itu cerita dia. Dia guna kalkulator je. Maksudnya pindah. Satu pindahkan. Okey. Dapat nombor 10. Okey. Nombor 11. Nombor 11 saya tak boleh buat kat sini sebab ni panjang cerita dia. Saya skip nombor 11. Nombor 11 ni saya akan buat video durasi kan. Sebab cerita dia seorang je yang diuji masa berapa 10 minit tak payah. Boleh dikatakan saja boleh nombor 11. Saya akan nombor 11 saya skip. Jadi saya buat video asing special untuk nombor 11. Tanya nombor 11 kan. Saya pergi nombor 12. Nombor 12, topik yang saya dah buat revision khas satu. Topik iaitu sukatan membulat. Ada gambar kat situ. Gambar ni. Okey. Itu. Okey. 20 cm RS. Okey. Rakan diagram menunjukkan set perbelasan ORT dengan jari 20.
Sektor bulatan punya dia orang ni. Okey, saya salah bagi yang ni, yang ni bukan bulatan. Kan? ORT kan, dengan jari 20. Sudut menjangkau lengkok RT pada pusat bulatan S. Saya tak tahu baca. Dan sektor bulatan SRT. SRT Ajar 12 menunjukkan sektor bulatan ORT. Okay. ORT di jari 20 berpusat di O. Okay. Sektor bulatan SRT pula dengan jari R, okey, berpusat di S. Sudut yang menjangkau lengkok RT pada pusat bulatan S ialah 7/3 radian. Sekarang ni dia kata diberi panjang lengkok RT ialah 21. Hitung nilai R. Okey, RT. Sebab RT ni adalah S yang punya. Ini dia yang punya. Jadi dia kata panjang lengkok yang ni adalah 21. Jadi kita boleh pakai S sama dengan R theta kat sini. S sama dengan R theta. S ni 21. R ni kita tak tahu. Theta kita 7/3. Maka dapat jawapan R sama dengan 21 darab 3/7. Mati-mati tinggal 3 jawapan. R dapat 9 cm. Selesai. Okey. R 9 pada 9. Nilai ROT. Nilai sudut ROT jika luas kawasan berlorek ialah 60. Okey. 60 cm altogether. Dia minta apa? Luas kawasan sudut, dia minta sudut ROT. Okay. Dekat sini kalau kamu tengok apa jadi kita dia. Bila kita dah dapat luas kawasan berlorek ni, kalau kamu tengok yang ini, kita boleh buat semua ni tolak luas ni, dapatlah luas kawasan berlorek. Okay. Semua ni dengan ni akan dapat luas kawasan berlorek. Duduk-duduk. Jadi kita ambil semua sekali, tolak dengan yang ni. Yang ini 7/3 jari 9. Yang ini theta jari dia 20. Jumlah dia akan dapat 60. Okay, try tengok. Yang ini kita dapat 1/2 darab 20/2 darab theta R square theta. Okey, tolak dengan 1/2 darab 9/2 darab 7/3 sama dengan 60. Okey, kita akan dapat jawapan berapa dia theta. Okey, kumpulkan. Kita rasa adakah semudah ini? Okey, 60. Jadi kita pakai equation terus kan? Kita pakai equation 0.5 darab 20/400 darab alpha X tolak dengan 0.5 darab dengan 81 darab dengan 7/3 kemudian sama dengan 60. Mod kita kena tukar kepada radian. Kalau tukar kepada rad, sudutnya akan dapat dalam rad. Calculate. 0.7725. Dapat theta dia sudut dapat 0.7725. Okey, mudah-mudahan.
Boleh? Sebab soalan ni dia tidak ada kaitan dengan tangent. Kalau dia ada kaitan dengan tangent lain kan. Soalan ni dia tak ada kaitan langsung dengan tangent. Okey. Kita gunakan sektor lah. Masuk soalan seterusnya nombor 13. Oh, dahsyat dah. Sebab mungkin gambar Raja dia tak cantik sangat saya. Nombor 13. Nombor 13 dia bagi satu bulatan. Dalam bulatan tu dia ada 1/4. Itu tu. 4. Dan E, F, G, H. Okey. Raja 13 menunjukkan sebuah segi 4 tepat E, F, G yang tertera dalam sebuah bulatan. Okay. Diberi E, F sama dengan 6 dan F, G sama dengan X. Luas kawasan berlorek. Soalan-soalan cari luas kawasan berlorek dalam nilai pi. Dalam sebutan X dan pi. Okey. Yang pertama, bila nak cari luas kawasan berlorek, formula kita adalah kamu kena dapatkan secara idea dia, luas kawasan berlorek adalah sama dengan luas bulatan tolak dengan luas kotak. Okey, problem dia kat sini, bila luas bulatan, kita perlu ada jenjang. Atau kena ingat, okey. Apa saja kalau kamu ambil, kamu boleh buatlah sedikit sebelum buat rumah kan. Nanti tak kisah. Kamu buatlah macam mana pun, segi 4 ni, bila kita masukkan ke dalam kotak, dia kena sentuh tepi-tepi ni semua. Kalau dia kena sentuh, dia jadi apa ni? Segi 4 tepat. Kalau jadi segi 4 tepat, penjuru dia ni, ini mesti diam. Buatlah macam mana pun komik. Syarat dia apa? Dia akan jadi segi 4. Confirm akan jadi, kita panggil dia akan jadi diameter. Okay? Jadi bila jadi diameter, maksudnya apa? Kat tengah ni, dia kita boleh bahagi dua diameter tu, kita akan dapat apa? Akan dapat jari. Jadi kita boleh carilah dia punya. Okay? Di metode kita ada 6, kita ada X, kita boleh buat Pythagoras theorem. Iaitu punca kuasa 2, ni. Punca kuasa 2, 6 kuasa 2, 36 campur dengan X kuasa 2. Okay? Jadi jari dia apa? Jari dia benda ni kena bahagi. Kena bahagi dulu. Jadi kita dapat okay, senang je. Apa formula luas bulatan? Pi J kuasa 2. Tak payah pakai embed saja, bulat sama-sama, bukan sektor pun. Ni. Pi J kuasa 2 sudah. Apa formula luas kotak? 6 dan X. Jawapan kita kat sini, pi di jari kita ni bahagi 2, masukkan 36 campur X kuasa 2 per 2 kuasa 2. Tolak dengan 6. Tolak. Dapat jawapan kita, luas kuasa berlorek kuasa 2 akan dapat 36 campur X kuasa 2 pi per dengan 4 tolak 6X. Ya. Sebab dia nak luas dalam sebutan X dan pi. Ini gitu. Okay. Tak payah sama bawah cukup. Jadi cukup. Nilai X supaya rantau berlorek adalah minimum. Okay. Luas adalah minimum. Formula dia tadi balik. 36 campur X kuasa 2 pi per 4 tolak 6X. Kalau perkataan minimum atau maksimum, formula kita adalah dy dx sama dengan kosong. Ini bila nak masuk habuk maka. Kita kena buat pembezaan benda ni. Simple je pembezaan ni Kalau kamu keliru, kalau kamu tak lebat ada bracket jadi kamu expand lah. Bila kamu expand, kamu akan dapat ni akan dapat apa? 36
pi/4 campur 5/4 x kuasa 2. Tolak 6x. Tak. Kamu akan nampak L. Jadi dl dx. Ini tak payah. Kosong. Yang ni akan dapat 2 pergi depan. 2 pergi depan akan dapat 5/2x. Tolak dengan 6. Samakan dengan kosong. Jawapan kita akan dapat 5x/2 sama dengan 6. X sama dengan 12/5. Itu cerita dia. Kan? Soalan ni dia bagi dalam bentuk, dia kategorikan dalam sifat. Idea pertama, kalau kamu tak tahu penjuru diameter, jam. Kan? Sangkut habis. Okey? Ada kita masuk seterusnya nombor 14. Ya, 14. Ada masa sikit. Nombor 14 kat sini, y sama dengan 3x campur 1 per x kuasa 2 tolak 3. Cari dy dx. Ini senang. Tidak Cuma, dia 3 markah berapa? Ada satu bahagian tak. Kamu kena patuh lah. Yang ini kita panggil dia UV. Okay. Tapi kalau kita tak payah, kamu jalan dulu tengok kan. Equal dia. Formula dulu. dy dx sama dengan V du tolak U dV per dengan V square. Jadi kita pecah U sama dengan 3x campur 1 V sama dengan x kuasa 2 tolak 3 Du sama dengan 3 dV sama dengan 2x. Ini simple je. Kemudian tentunya apa? Masuk dalam formula. Oleh sebab itu dy dx sama dengan apa kita dapat? V dalam dengan du 3 x kuasa 2 tolak 3. Nombor kita letak di depan sama juga dengan tolak ni. U dv sama dengan saya letak 2x 3x campur 1 per dengan V kuasa 2 x kuasa 2 tolak 3 kuasa 2. Untuk pengetahuan kamu, V itu tak payah mesti. Yang bawah tu tak payah mesti. Kita hanya expand ke atas saja per ini x kuasa 2 tolak 3 kuasa 2. Yang ini expand akan dapat 3x kuasa 2 tolak 9 tolak dengan 6x kuasa 2 tolak dengan 2x. Jadi last kali kita akan dapat jawapan negatif 3x kuasa 2, betul? Negatif 3x kuasa 2 tolak 2x tolak 9 per dengan x kuasa 2 tolak 3 kuasa 2. Okey, ini tak payah extend. Ini pun cukup tak ni. Sudah. Tak boleh potong pun. Tak ada benda yang boleh potong kat sini. Cukup, sudah. Okey? Dapat. Ini kita panggil dulu dy dx menggunakan apa? Formula petua bahagi. Quotient dulu. Quotient. 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 Sini senang sikit lah. Nombor 15. Jom. Maulana? Maulana? Mana Maulana? Kau tak pergi makan ke? Dah tu pukul 6 pergi makan. Kan? Kat asrama ke kat rumah? 6.30. 6.30. Oh, 6.30. Okey, terus. Okey, nombor 15. Nombor 15. Kat sini
Hasil tambah N sebutan pertama satu jajang aritmetik ialah Sn sama dengan N per 2 4N campur 5. Ini pun soalan jenis kita panggil dia knowledge. Jadi soalan minta apa? Sebutan ke-6, aku akan ada 2 je. Kan? Saya tak tahu nak bagi macam mana formula kamu. Cuma kalau dia nak T6, kita dia adalah S6 tolak S5. Gitu. Kalau dia nak T3, maksudnya apa? S3 tolak S2. Saya panggil dia lepas tolak sebelum. Kan? Okey. Kenapa jadi macam ni? Sebab kalau ada 6 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ada 6 orang kan. Okey. Apa kita buat? Saya nak nombor 6 je. Jadi idea dia, saya ambil semua tolak semua 5. Jadi namanya S6 tolak S5. Itu idea dia lah. Jadi S6 saya akan buat bentuk lazim. S5 bentuk lazim 6 per 2. 4 kali 6 campur 5. Yang ini 5 per 2. 4 kali 5 campur 5 sama dengan berapa ini? 3 24 29. Aduh, lembab pakai kalkulator. Sejak pakai kalkulator ni 29 darab 3 87. Selalu kena nak pakai kalkulator. Tak boleh, tak boleh nak dongak dah jadi kita dia. Ini kat sini ni 25. Jawapan kita untuk T6 adalah sama dengan ni tolak ni. 87 tolak dengan 62.5. Dapat jawapan kita 24.5 kita tadi. Kau kena ingat ni lah. Okey. Yang susah dia kalau dia nak B. Kalau nak D bayar lah. D kalkulator tadi buat contoh sebagai dia nak D. Beza punya kan, dia nak D. D formula kita adalah T2 tolak T1. Jadi kita tahu T2 adalah S2 tolak S1. T1 adalah S1. Contoh kalau dia nak D. Jadi kita buat, kita kena cari S1 dengan S2. Dapat S1 dengan S2 selesai masalah dia. Jadi S1 sama dengan 1 per 2. 4 campur 5, 9. Dan dapat 9 per 2. Ini tak ada kaitan dengan soalan ni. Contoh, kalau ada soalan minta. S2 pula adalah 2 per 2. 4 kali 2 campur 5. Dapat 8 campur 5, 13. Masuk balik ke mana? Masuk sini dulu. Jadi, satu pelajar dia silap masuk terus habis. Masuk sini dulu. Jadi, T2 kita akan dapat 13 tolak 4.5. 8.5. S1 kita sama dengan ni 4.5. Jadi D kita adalah 8.5 tolak dengan 4.5. Dapat jawapan kita 4. Panjang kita sikit kalau D. Contohlah, tapi soalan ni kita minta dia nak T6 ni je lah. Contoh soalan ni dulu. Teruskan masuk soalan seterusnya nombor 16. Nombor 16, tinggi sejenis tumbuhan bertambah 7% setiap bulan. Okey. 16. Dia punya tinggi dia up 7% every month. Diberi bahawa tinggi tumbuhan itu pada awalnya adalah H. Okay. Selepas N bulan, tinggi tumbuhan itu melebihi 3 kali ganda daripada tinggi awalnya. Apakah nilai minimum bagi N? Nampak. Jadi kita ganjang dia kalau ada pertambahan 7%, maksudnya 100 tambah 7%. Itu maksudnya. Kalau dia kurang ke apa, kena start yang 100.
100% tambah 7%. Apa benda ni? Janjang geometri. Kalau ada persen-persen, janjang geometri lah. Jadi berapa kita punya R kat sini? R adalah 1.07. Itu R kita. Siapa A kita? A kita adalah H. Apa maklumat dia bagi? Dia kata selepas N bulan, Cn. Sama dengan dia kata, tinggi tumbuhan itu melebihi 3 kali ganda daripada awalnya. Tinggi tumbuhan itu melebihi 3 kali ganda daripada awalnya. N kita adalah melebihi daripada 3H. 3 kali ganda. Melebihi 3 kali ganda daripada awal. Sebab tu dia minta minimum tu kita kena buat N equality kesamaan. Apa formula Tn? Formula Tn adalah A R N tolak 1. Tak boleh. A kita berapa? H. R kita berapa? 1.07. N tolak 1 3H. Itu dia. Okay? Jadi H bila kita bawa ke sebelah, maka mati. Maka mati dia tu. Mati. Dan tinggal apa? 1.07 N tolak 1 lebih besar pada 3. Tadi kita buat log. Kalau nak jadi kuasa kena guna log. Sekarang kita buat N tolak 1 lebih besar daripada log kanan bahagi dengan log kiri. Okay. Kat sini ada awan. Ada awan. Tapi saya tak tiba soalan ni nak. Cuma saya nak tulis juga awan. Awan semua kena jaga lah. Kalau yang di bawah ini, R kita adalah kurang daripada 1. R kita kurang daripada 1. Maksudnya R kita tak sampai 1. Kosong nanti. Kita bilah ke sebelah, simbol ni akan berubah. Sudah jadi okay. Penggunaan log, bila kita bawa nombor yang kurang daripada 1, nilai dia adalah bersifat negatif. Seolah-olah kamu bahagi dengan nombor negatif. Apa jadi kalau bahagi dengan nombor negatif? Simbol ni berubah. Tapi sebab jawapan kita ni lebih ke 1, dia tak ada efek. Kalau lebih dari 1, log ni adalah bersifat positif. Nanti kena awas kalau dia kurang pada 1. Okay. Hari ni kita dah boleh buat dah. Mereka kita tekan N besar pada yang ni tambah 1. Kita log 3 bagi dengan log 1.07. 16.24. 16.24 jadi 17.24. Berapa 17? Tambah 1. Jadi jawapan kita N lebih besar pada 17.24. Siapakah N? N adalah 18. Okey? Itu dia lah Kita tengok betul soalan ni. Pendek je soalan ni. Tak banyak pun. Kan? Kena ingat. Kalau ada persen-persen biasanya dia janjang. Kalau bukan janjang ada soalan ke barang. Nombor 19. Nombor 19 dia ada bagi satu gambar rajah. Gerak lebih kurang, ini Y, ini X, dia bagi 6, ini S, 35, okay. Cari koordinat point T. Tiba-tiba minta T. ST sama dengan 5I tolak 2J. Kita ingat koordinat rupanya main vektor pula kat sini bila kamu jumpa koordinat dalam vektor kita boleh tukar koordinat kepada vektor iaitu koordinat begini vektor begini. Itu jadi senang ya tukar yang itu kan.
Itu cerita dia. Koordinat pada yang mana yang atas mewakili I, yang bawah mewakili D. Ini vektor. Betul macam ni. Kita ada S. S tukar jadi vektor, namanya OX. 3, 5. Yang kita tak ada apa? Kita cari koordinat apa? T. T apa? OT. OT sama dengan XY itu. Siapa ni? ST. Siapa ST? ST maksudnya SO campur OT. Masukkan SO balikkan. Negatif 3, negatif 5 campur OT XY sama dengan dia bagi I atas di bawah. Habis. Dah. Soalan dah bertukar topik. Matrices. Dah dapat X. X dia tengok 5 campur 3 8. Y negatif 2 campur 5 dapat 3. Oleh sebab itu koordinat T adalah 8, 3. Kalau soalan ni kategori dia duduk dalam apa? Hebat. Simple je. Tapi knowledge. Hebat ni dia menyebabkan knowledge. Kamu kena tahu baru boleh buat. Tapi kalau tak tahu, kamu tengok soalan tu tengok kawan balik, kemudian kawan sebelah tengok balik. Okey? Nombor 20. Anak saya kat kelas pengajar juga. Kakak banyak lagi. Okey, nombor 20. Apa dia bagi nombor 20 itu? Dia bagi PQ vektor juga. Sama dengan negatif 3, 5. Sama dengan OQ adalah 1, 2. Dan RS adalah K tolak 2K. Unit vektor pada arah OP. Unit vektor pada arah OP. Dia nak unit vektor arah OP. Dia tak bagi OP. Jadi kita kena pergi cari OP. Jadi OP dulu cari. Apa kita ada? Q. Jadi OQ campur QP. Dapatlah OP. OQ 1, 2. QP balik 3, negatif 5. OP dapat 4, negatif 3. Cantik. Kenapa dia cantik? Bila unit vektor, kita kena cari magnitude. Magnitude kalau dia bagi nombor macam ni senang lah. Sebab apa? Pythagoras theorem yang kita dapat 3, 4, 5. Jadi magnitude OP adalah sama dengan ni. Muncul kuarter 2, 4 kuarter 2 campur negatif 3 kuarter 2. Dapat adalah berapa? 3, 4, 5. Okey? Jadi apa unit vektor dia? OP. Pakai searching. Ini simbol untuk vektor ini. Formula dia apa? OP. Ni 4I tolak 3J per dengan 5. Ya. Boleh juga kamu buat 1/5 kalau salah. Itu namanya unit vektor. Nilai K jika RS dan PQ selari. RS dan PQ selari. Selari, formula apa selari? RS sama dengan lambda. Orang berlari ni. Lambda ni macam orang stretching. Kepala dia ada seperti ya. Dengan apa? PQ. Jadi kita akan dapat isi RS K tolak 2 K lambda PQ negatif 3, 5. Okey. Sekarang soalan dia nak cari apa? Kita nak cari nilai K. Kalau nak cari nilai K, kamu boleh je terus potong dengan lambda. Bertukar jadi K tolak 2 per K sama dengan negatif 3/5. Macam ni kita belajar dalam topik ubahan. Variation. Dah. Silang. Dapat 5K tolak 10. Negatif 3K. Batal balik 8K sama dengan 10. K dapat 10/8, 5/4.
Ya, dia ikut dia. Baik, dahsyat. Oh, gila. 21. Dia kena speed sikit ni. Sebab masa bagus. Habis ke semua ni kawan. Saya tak tahu. Sebab ini modul kebat. Saya tak tahu yang mana satu boleh masuk ni. Sebab kawan saya kata, buat benda ni buat. Buat dia buat. Saya pun yes. Dia buat. Dia beri bahawa cos theta sama dengan negatif P. Yang mana theta adalah sudut refleks. Wow. Okay. Bila dia kata sudut refleks, kita bagi dulu. Calonnya. Ini sudut tilt. Ini sudut skata. Dua ni sudut refleks. Dua. Habis itu mana satu? Tukar pertama. Ketiga. Keempat. Cos negatif. Yang mana satu cos negatif? Yang ini. Pemenangnya. Nombor 3. Tak dapat pemenang dia. Dah tahu sukuan mana. Dah tahu sukuan mana. Maka theta kita akan berada pada sukuan itu. Begitu cerita dia. Negatif P. Apa maksud negatif P? Negatif P maksud negatif P per 1. Negatif P per 1. Cos. Maksudnya apa? Negatif P sin per 1. Bersebelahan hypotenuse. Siapa seorang lagi ni? Pythagoras theorem. Verus 1 kuasa 2, 1 tolak dengan negatif P kuasa 2, P kuasa 2. Okay, dapat semua. Dapat segitiga tu, soalan bawah ni kita tak kisah lah. Kau nak tanya apa pun kita tak kisah. Semua boleh jawab. Contoh dia minta cos 2 theta. Cos 2 theta, kita akan pakai apa? Pakai formula yang ada cos saja. 2 cos kuasa 2 theta tolak 1. 2, negatif P kuasa 2 tolak 1 dapat 2P kuasa 2 tolak 1. Okay. B. Tan theta. Tan tengok sini je. Apa tan? Bertentangan bahagi bersebelahan. Square root of 1 minus P square divided by negatif P. Settle. Nampak? Habis. Sampai dah selesaikan ni. Memang tak boleh selesai. Tak boleh potong pun. Ya. Itulah jawapan. Okay. Pergi soalan seterusnya. Trigonometri memang agak apa belajar tak faham sangat lah trigo biasa lah tapi kamu kena boleh nombor 23. Sebuah kotak berisi 10 keping kad merah dan X keping biru. Merah ada 10 keping, manakala biru kita ada X. Jadi bila dapat macam ni, kamu kena dapat tambah lagi semua. Semua ada 10 tambah X. Kotak Keping kad kita serawak pada kotak itu. Barangkali mendapat kad biru ialah 3/8. Barangkali mendapat kad biru adalah 3/8. Jadi kalau bagian kad biru 3/8 maksudnya apa? Ini adalah bilangan biru per dengan bilangan semua. Okey, itu kita ambil siapa bilangan biru 3/8 sama dengan bilangan biru adalah X, bilangan semua adalah 10 tambah X. Senang okeylah. Dan darab dapat 30 campur 3X sama dengan 8X. Kita akan dapat 30, 8 tolak 3 sama dengan 5X. Jadi X akan dapat 6. Okey, itu apa? Tinggal tadi tu. Kita masuk nombor 24. 24 kat sini dia satu graf campuran normal kat sini. Bawah ni Z, atas dia adalah F Z ni kita. Lepas tu dibagi, sini ada nilai K, luas kawasan berlorek adalah 0.3729. Luas kawasan berlorek adalah ke barang kalian. Luas kawasan berlorek adalah ke barang kalian. Soalan dia,
Cari nilai K. Cari nilai K. Untuk nak cari nilai K, kita kena pakai table tu. Tapi dalam table tu, kita tak dapat yang senang ni. Yang table tu hanya bagi 2 hujung. Jadi kita kena dapat 2 hujung. Separuh adalah 0.5 tolak 0.3729. Ambil kalkulator. 0.5 tolak dengan 0.3729. Kamu akan dapat 1271. Ini 0.1271. Kamu kena pergi tengok dekat table. Kena pergi cari 0.1271 dalam table. Okey? Jadi table ada depan. 1271. 1271. Dengar-dengar. Jawapan dia adalah 1.14. Kalau tulis kat table, kamu akan dapat sebelah kiri dia adalah 1.1, atas dia adalah 4. Jawapan kita kat sini, apa? K kita adalah bersifat apa ni? Sebelah kiri, negatif 1.14. Okay. Soalan seterusnya, nombor 24 lebih kan? Dalam satu kumpulan rawak pelajar yang bertahun secara normal dengan min 37 dan sisi yang piawai 7. Min sama dengan 37 dan sisi yang piawai kita adalah 7. Okey. Cari nilai X apabila Z adalah K. Nah, formula kita Z adalah sama dengan X tolak min per dengan sejauh jawab. Masukkan kita punya Z kita tadi, negatif 1.14, X tak tahu, min 37 dan jawab 7. Ambil kalkulator, kamu tekan saja terus. Negatif 1.14 darab dengan 7 campur dengan 37. Dapat 29.2. X sama dengan 29.2. Okey. Soalan yang terakhir ini, nombor 22 saya buat. Lepas ni saya buat. Nombor 25. 65% daripada pelajar di sebuah kelas ialah perempuan. 10 murid dipilih Sarawak. Wah, ini binomial. Binomial. Jadi, perempuan P kita adalah 0.65. Jadi, Q dapat 0.35. N kita, berapa orang dipilih? 10. Okey. Soalan ini. Cari keberangkatan bahawa lebih daripada 2 pelajar ialah perempuan. Nak B N dan N tak? X lebih besar daripada 2. Okay. Bila kita ni soalan ni, kita tak boleh cari besar dia, tengok lagi cepat. Kita gambar apa? Sebaliknya. Sebaliknya maksudnya apa? Kita ambil semua satu tolak P X sama dengan kosong. Lagi P X sama dengan 1. Baru kita dapat yang lebih besar daripada campur P X sama dengan 2. Kena ambil 2 sekali ya. Kalau kita nak lebih besar pada duduk, kita nak 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 10. Yang kita tak nak 0, 1, 2. Yang ini kena buat pakai formula. Jadi kita akan dapat, saya akan buat satu kan, P X sama dengan 0, P X sama dengan 1, P X sama dengan 2. 0 adalah N 10 C 0, 10 C 1, 10 C 2. Darab dengan P kita 0.65 naik, 0.65 naik, 0.65 naik. Darab dengan 0.35 tolak
darab dengan 0.35 tolak, darab dengan 0.35 tolak. Jawapan campurkan semua dapatlah yang 3 ekor ni. Belum dapat jawapan akhir lagi. Okey. Kita enter. Sebelum tu kejap 10 kosong tak payah, kosong kosong pun tak payah. 0.35 kuasa 10 campur dengan, dia boleh buat terus tu, campur dengan 10C1 darab 0.65 darab 0.35 kuasa 9 campur dengan 10C2 darab 0.65 kuasa 2 darab 0.35 kuasa 8 dapat 4 point. Kita campur saja 4.821 darab 10 kuasa negatif 3. Itu bukan jawapannya sebab jawapan kita satu tolak. Jadi sebab itu P X lebih besar pada 2 sama dengan 1 tolak answer. 1 minus answer 0.9952. Okey. Itu untuk A. Untuk B, jika min bilangan pelajar di sini adalah 26. Min, ini simbol ni untuk binomial. Min sama dengan 26. Okey. Cari jumlah pelajar dalam kelas. Formula kita, min sama dengan NP. Formula dia. P kita dah ada 0.65. N ni adalah total. Jadi min kita 26. N kita tak tahu. P kita 0.65. Dapat terus N adalah 26 per 0.65. 40. Okey. Jadi tamat semua. 2 soalan saya tak sempat buat dengan kamu, satu sangkut, satu lagi panjang kita sempat buat. Jadi insya-Allah saya sempat juga habis banyak juga buat. Saya enggak belum tak ada lagi kawan-kawan yang tinggal, yang masih tinggal apa orang? Adila, Dinasli, Indi, Miza, Fahana dan Maulana dia dimakan. Okey, jadi untuk soalan kedua kejap lagi saya buat, saya akan masukkan dalam video banyak sekali, kamu boleh tengok Allah malam boleh tengok jadi untuk hari ni setakat ni dulu. Bunga kita kena pergi minum air makan dulu. Kita jumpa lagi insya-Allah besok. Kalau classmate siapa yang masuk classmate masuk je. Sebenarnya saya memang dari kanan ni saya dekat. Kalau siapa ada kawan semua nak masuk panggillah masuk lah. Tapi kalau dia orang nak bayar bayarlah, alhamdulillah. Ada tu saya cakap. Insya-Allah sebarkanlah. Baikkan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sana Dina, okey. Okey, saya boleh terbang. Saya dah terbang. Jam. Okey. InsyaAllah.